Hai semua. Selamat datang sekali lagi ke sesi Celoteh Dr. Mala di Facebook page Celoteh Dr. Mala. Alright, salam Ramadan. Harapnya semua orang dah berbuka, dah habis bersolat, dah settle dinner dengan family, dah habis ajar anak-anak homework dan dah prepare untuk esok. Kepada yang sempat live dengan saya, thank you so much. Kepada yang ada kesempatan untuk live dengan saya hari ini, terima kasih banyak. Dan kepada yang ada urusan, tak kisah, tak apa, boleh teruskan dulu sebab sebenarnya video ni akan ada dekat wall saya bila-bila masa pun. Saya tak akan delete semua video live di page Dr. Mala, biasanya memang tak pernah di-deleted. Alright, okay. So hari ni sebenarnya saya cuba untuk kalau boleh tak perlu live dulu lah ya. Sebenarnya dalam bulan Ramadan ni saya cuba untuk elakkan untuk live. Sebab apa? Sebab yelah, ramai orang yang tidur awal dalam bulan puasa ni, ramai juga yang berterawih, ramai yang mungkin ada solat-solat tambahan ni, solat hajat ke apa ke, saya tak pastilah ya. Jadi saya kalau boleh tak nak kacau urusan bulan puasa ini sebenarnya. Jadi kalau tengok, kalau kalian yang biasa follow saya, biasanya you all boleh nampak bahawa kekerapan saya live dalam bulan puasa ni sebenarnya memang sangat-sangat berbeza daripada sebelum ni. So sebenarnya saya nak memberi ruang kepada kita semua untuk lebih cuba menghayati bulan ni, walaupun kita bukan Islam, kita agama lain, bangsa lain, tetapi kadang-kadang sesetengah perayaan begini, sesetengah yalah, bulan puasa ni sebenarnya bukan perayaan ni, tetapi ramai juga orang-orang yang bukan Islam yang sebenarnya masakkan untuk jiran, dan berinteraksi dengan kawan-kawan yang lama ya. Kadang-kadang ada iftar together, iftar online ke, so banyak aktiviti yang kita cuba catch up dengan ahli keluarga dan juga rakan-rakan dalam bulan puasa ni sebenarnya. So kalau boleh saya nak beri laluan kepada aktiviti tersebut tapi hari ni saya tergerak untuk live juga kerana beberapa faktor, iaitu faktor ada isu yang tengah kecoh. Vaksin AstraZeneca telah diluluskan untuk penggunaan di Malaysia oleh Badan Berautoriti NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency. So sebenarnya saya rasa seperti macam saya tak perlu nak buat live baru ataupun komen tentang perkara ini sebab tim Celoteh Dr. Mala memang dah ada ilmu, dah ada information berkenaan dengan vaksin AstraZeneca ni sebenarnya. So saya rasa seperti information tersebut adalah memadai tetapi saya rasa ada isu-isu baru yang timbul, yang mungkin kita nak sembang sikit, kita nak bincang sikit, kita perlukan pencerahan lebih, especially apabila perkara ini melibatkan golongan warga emas, golongan ibu bapa kita. So hari ini kita nak sembang pasal vaksin AstraZeneca. So siapa yang live bersama dengan tim Celoteh Dr. Mala hari ini, boleh tag tim Celoteh Dr. Mala, boleh tag vaksin AstraZeneca Malaysia, hashtag tim Celoteh Dr. Mala, hashtag vaksin AstraZeneca Malaysia, supaya sesiapa yang mencari information berkenaan dengan topik ini boleh sampai ke tim kita dan dapat sama-sama bermanfaat bersama-sama dengan bersama-sama dengan information ni. Alright. Kepada yang baru bersama dengan saya yang rasa intro saya terlampau panjang, saya banyak popek, you all boleh tengok siaran tertunda sebab kami dalam keluarga tim Celoteh Dr. Mala, kami memang suka bersembang. So kalau saya tak sebut nama-nama diorang ni, macam Irene Sharina daripada Klang, saya kena sebut nama diorang baru diorang happy. Kalau saya terlampau entertain orang-orang yang tak suka saya berceloteh, kesian dekat senior-senior kita dekat dengan senior-senior yang sebenarnya macam suka sangat dengan cara Celoteh Dr. Mala daripada awal. So I cannot adjust certain things because ada die-hard follower yang macam tu. Siti Nur Aminah dari Kelantan, thank you so much. Okay, mak saya pun tengok dari Kuantan, Tanah Lakshmi, dia bagi bunga kat saya. Mak saya pun kadang-kadang merajuk sebab saya tak like bunga yang dia bagi tu. Hari ni saya sebut nama mak saya, Tanah Lakshmi. Dan kepada semua yang live dengan saya hari ni, saya nak bagi tahu bahawa hari ni adalah hari ulang tahun kelahiran ibu saya yang ke-65 Tanah Lakshmi. Mak lahir di Batu Gajah, kemudian berkahwin dan settle dekat Kuantan. Kami adik-beradik 4 orang, semua perempuan. Kakak sulung dulu lecturer, kakak kedua staff nurse midwife, saya doktor, dan
adik bongsu dia eksekutif dia sales eksekutif dekat satu private company. So semuanya adalah usaha mak yang merupakan seorang suri rumah tangga. So sebut nama saya Dr. Rohana Hashim. Hi sis. So hari ni ulang tahun kelahiran mak. So happy birthday mak. Ini pirantenal nalwal tekel. Tadi dah saya call dah sembang dengan mak dah, cuma bila anak-anak saya call mak tak angkat. So hopefully esok boleh video call. Alright. Sorry for all the lengthy introductions. I'm really sorry. Okay, alright. Beberapa soalan saya akan jawab later. Tapi buat masa sekarang kita sembang pasal vaksin AstraZeneca dahulu ya. Buat masa sekarang vaksin AstraZeneca telah diluluskan untuk penggunaan untuk 60 tahun dan ke atas di Malaysia. Ia tidak bermaksud 60 tahun dan ke atas sahaja boleh ambil, bukan. Tetapi kita berikan keutamaan kepada golongan 60 tahun dan ke atas vaksin AstraZeneca di Malaysia buat masa sekarang. Okey, jadi ini adalah sebenarnya satu berita baik kepada kita ya, sebab antara banyak-banyak vaksin, AstraZeneca ni adalah antara beberapa vaksin among few yang buat clinical trial terhadap golongan 60 tahun dan ke atas. Jadi kita memang ada spesifik data untuk golongan 60 tahun dan ke atas dalam penggunaan vaksin AstraZeneca ni ya. Maksudnya macam dalam vaksin lain, beberapa vaksin yang lain dia sebenarnya untuk atas beberapa sebab ethical, sometimes dalam clinical trial tu dia tak akan include golongan tua, golongan yang terlampau muda. Dia kena dapatkan special permission untuk masukkan golongan ini dalam clinical trial. Dan baiknya vaksin AstraZeneca ni dia dapat special permission tersebut dan dia memang run clinical trial untuk 60 tahun dan ke atas. Sebenarnya dalam dia punya clinical trial 65 and above, dan mereka sebenarnya dapat data bahawa pengambilan vaksin AstraZeneca dalam clinical trial menunjukkan bahawa pengambil mendapat perlindungan daripada jangkitan COVID-19 sebanyak 85%. Maksudnya bila diorang ambil populasi yang divaksin, dia bandingkan dengan populasi yang tidak divaksin, ketika di dalam clinical trial itu risiko dapat dikurangkan sebanyak 85% ya. Dan pencegahan daripada kemasukan ke hospital disebabkan oleh COVID-19, komplikasi jangkitan COVID-19 dan kematian yang disebabkan oleh jangkitan COVID-19 adalah 100%. Ini adalah data daripada clinical trial vaksin AstraZeneca ini. Okey, dan apa yang menariknya adalah untuk golongan yang semua yang muda dan yang biasa-biasa dan 65 ke atas dan sebagainya, dia punya overall efficacy rate adalah 75% ya. Tetapi untuk 65 tahun sahaja dan ke atas lebih kurang 85%. Alright. So yang nak tengok ulangan boleh bye-bye tak ada masalah. Alright. So saya kira ini adalah satu berita yang mengujakan kita ya, sebab ibu bapa kita akan dapat vaksin yang memang ditested dengan atas rakan-rakan mereka, golongan umur mereka ya. Jadi ini adalah langkah baik yang dibuat oleh Malaysia sebenarnya saya pun tak terfikir, tetapi bila Malaysia ambil langkah tu, I felt like very very excited and I felt very happy about it actually. Sebab ibu bapa saya memang akan dapat vaksin yang ditested ke atas golongan umur mereka. Jadi I think that's very fair, very fine ya. Dan apa yang saya rasa agak sedih sebenarnya, sebab ramai yang mesej saya mengatakan bahawa doktor, parents saya dah dapat tarikh untuk pergi vaksin tapi saya nak tangguhkan, saya takut dapat AstraZeneca. Doktor, saya tak nak benarkan mak ayah saya ambil AstraZeneca. Kalau dapat Pfizer macam doktor, saya tak kisah, tapi AstraZeneca saya tak nak. AstraZeneca ni banyak kontroversi, banyak itu, banyak ini dan all that thing. Saya tak nak doktor, saya tak nak doktor dan sebagainya. Jadi saya rasa agak sedih ya, sebab saya ada dua perasaan sebenarnya. Sebenarnya saya happy sebab golongan anak-anak ini yang sanggup menolak vaksin demi ibu bapa, sebenarnya saya rasa kamu adalah golongan yang sayang dekat parents sebenarnya ya. Jadi dalam banyak-banyak anak yang tak peduli pun apa jadi dekat mak bapak, at least lah golongan ni sebenarnya sangat orang kata cakna lah, sangat sayang lah dekat parents dia. So I'm happy for that reason. Tetapi
saya juga agak terkilan sebab sebenarnya saya selalu ingatkan kepada tim Celoteh Dr. Mala, apabila anda nak buat sesuatu keputusan itu, anda nak tolak sesuatu, nak terima sesuatu, keputusan itu mesti berdasarkan ilmu. Jangan takut semata-mata. Jangan takut, jangan dengar berita gosip-gosip, terus nak cerai isteri, dengar orang sembang-sembang, terus nak gaduh dengan jiran. That's a very wrong thing. Kalau kita nak buat sesuatu keputusan, kita kenalah, kita kenalah cari ilmu yang sesuai, yang betul-betul kena dengan topik tu daripada channel yang sahih, daripada ahli, daripada bidang tersebut, dan kemudian anda membuat keputusan. Tak kisahlah ambil ke tak ambil, tapi proses membuat keputusan tu kena betul. Jadi kontroversi AstraZeneca ni yang paling glamour adalah darah beku. Jadi semua orang rasa kalau ambil vaksin AstraZeneca je aku akan dapat darah beku. Jadi aku takut. Doktor, adakah second dose akan diberi vaksin yang sama? Thank you Zalifah dah tolong jawab. Dah, saya memang membenarkan senior-senior dalam tim Celoteh Dr. Mala yang dah dapat badge top fan dekat page Celoteh Dr. Mala untuk menjawab setengah soalan kepada golongan baru. So dia macam senior orientasi dulu kepada junior lah. So saya memang benarkan. So don't worry. So kadang-kadang bila ada beberapa orang yang tolong jawab tu sebenarnya dia legit. Kadang-kadang ada doktor pun yang live dengan kita tahu, Dr. Amir Ibrahim, Dr. Man Aris dan sebagainya. So saya benarkan mereka menjawab. So don't worry. Okay, so saya nak sambung balik tentang darah beku, kontroversi darah beku yang berkaitan dengan pengambilan vaksin AstraZeneca. Okay, macam ni apabila siasatan dibuat, pihak negara-negara luar seperti negara-negara Eropah, negara-negara Australia dan sebagainya, mereka rasa bahawa sebenarnya pengambilan vaksin itu dan pembentukan darah beku di dalam badan seseorang itu tak ada kaitan secara apa yang kita panggil causal relationship. Causal tu maksudnya ini yang menyebabkan ini. Dia tak ada, tapi dia ada correlation. Dia ada macam lepas ambil ni jadi. Jadi bila mereka tengok tu mereka rasa yang lepas ini adalah lebih kepada golongan yang muda. Macam contohnya setiap kali hujan contohnya setiap kali hujan mesti apa yang jarang berlaku, setiap kali hujan mesti besok ramai orang EL. Sebenarnya hujan tu tak menyebabkan EL, tetapi setiap kali hujan selalu orang EL. Kita tak tahu sebab apa sebenarnya, walaupun hujan itu bukanlah penyebab orang EL. Jadi dia bukannya etiologi, dia bukannya faktor penyebab, tetapi dia berlaku selepas itu. Kita panggil correlation will not prove causal. So dia tak boleh nak buktikan bahawa hujanlah yang menyebabkan semua staf ambil EL, ataupun setiap kali lepas makan tom yum saya mesti contohnya banyak sendawa. Tapi kita tak dapat nak buktikan betul ke tom yum yang menyebabkan. Kita tak tahu, tapi dia berlaku selepas. So ada beberapa kes yang berlaku selepas. Pihak berautoriti masih cuba untuk cari dia punya mana lompangnya sebenarnya, adakah kaitan dan sebagainya. Tapi bila dia tengok umur tu adalah umur golongan muda, umur orang muda-muda. Jadi apa dia buat, dia kata okey tak apa, sebab vaksin ni memang ada data untuk orang yang lebih berumur, so dia berikan kepada orang yang lebih berumur. Tapi bila Dr. Mala tengok kenapa sebenarnya orang yang lebih muda yang lebih banyak dapat darah beku selepas pengambilan vaksin AstraZeneca ni berbanding dengan orang yang lebih berumur. Mungkin tak sebab orang yang lebih muda ni sebenarnya dia bawa faktor risiko yang lain. Perokok, kalau vaksin AstraZeneca kemungkinan menyebabkan darah beku di dalam golongan muda adalah lebih kurang 4 dalam 1 juta. Kalau ya pun 0.0004%. Ini apa yang DG Dr. Noh Hisham share. Tetapi perokok 1,700 dalam 1 juta. Lebih kurang 0.18%. Mana lagi banyak dalam golongan muda? Pengambil vaksin ke perokok? Kalau kamu fikir golongan umur 30 hingga 40 tahun, lagi ramai yang merokok ke lagi ramai yang ambil vaksin AstraZeneca? Mestilah lagi ramai yang merokok kan. Jadi risiko lagi tinggi dekat sini. Sebenarnya dekat mana? Dekat rokok. Okey, kita tengok juga golongan yang muda. Apa lagi yang mereka buat? Ada yang mengambil pil perancang.
Ya, bila ambil pil perancang sebenarnya lebih kurang 500 sehingga 1,200 wanita yang mengambil 500 hingga 1,200 dalam 1 juta yang mengambil pil perancang boleh mengalami kesan sampingan pembentukan darah beku, iaitu lebih kurang 0.05 hingga 0.12%. Jadi sebab itulah wanita yang mengambil pil perancang di klinik kesihatan dan klinik hospital dan sebagainya diingatkan seringkali mengenai risiko darah beku ni sebenarnya. So risiko tu ada di situ.